Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Video kali ini kita akan bincangkan bab yang kedua, bantuan kecemasan. Dalam bantuan kecemasan ni, kalau kamu tengok dalam nota yang cikgu ada buat ni, ada dua bantuan kecemasan. Yang pertama adalah CPR, yang kedua adalah Heimlich Manoeuvre. Kita pergi dulu kepada CPR. Apa maksud CPR? CPR adalah cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation. Jadi kalau kamu tengok dekat nama dia ni, dia ada perkataan cardio. Cardio tu selalunya dia akan melibatkan jantung. Cardio dia akan melibatkan jantung. Pulmonary pula dia akan melibatkan peparu. Apa fungsi jantung? Jantung akan menyebabkan pengepaman darah ke seluruh tubuh badan. Jadi jantung tu dia akan ada pengecutan, pengenduran, dia akan tolak darah pergi ke seluruh tubuh badan. Kemudian pulmonary pula atau peparu, apa fungsi dia? Adalah untuk pertukaran gas. Gas apa yang bertukar? Gas oksigen dan karbon dioksida. Tubuh badan akan menghasilkan karbon dioksida, dan karbon dioksida tidak boleh digunakan oleh tubuh badan. Dia adalah bahan kumuh yang perlu dibuang. Jadi oksigen pula adalah bahan yang diperlukan oleh sel. Jadi oksigen akan masuk ke dalam badan melalui sistem pernafasan, karbon dioksida akan dibuang. Jadi CPR adalah bantuan kecemasan, libatkan teknik tekanan di dada dan hembusan nafas. Jadi tekanan di dada ni akan dengan harapan dia dapat hidupkan balik jantung tu lah. Jantung tu supaya dia dapat bekerja balik. Hembusan nafas pula untuk membekalkan semula oksigen ke dalam sistem badan. Jadi untuk kembalikan degupan jantung, kita guna tekanan di dada. Kemudian pernafasan. Jadi pernafasan ni, antara fungsi utama pernafasan adalah mengembalikan oksigen ke badan. Jadi individu apa yang kita patut tolong buat CPR kepada mereka ni, iaitu individu yang tidak bernafas, dia tidak ada respon terhadap rangsangan, tiada degupan jantung atau nadi. Jadi kita boleh check lah, macam mana kita nak dengar dia ada nafas ke tak. Kita dekatkan telinga kita dengan dia punya hidung, dengarlah dia bernafas ke tak bernafas. Ataupun kita untuk yang tiada respon kepada rangsangan ni, cuba kita panggil dia ke kan. Dia tak respon. Yang ketiga ni, tiada degupan jantung. Kita boleh dengarlah degupan jantung apabila kita letakkan telinga kita pada dada dia. Nadi ni pada kawasan tangan lah, pergelangan tangan ni antara yang mudah. Jadi apa yang menyebabkan dia tidak bernafas, tidak respon terhadap rangsangan, tiada degupan jantung atau nadi? Serangan jantung. Jadi dia ada serangan jantung. Kalau orang tu ada serangan jantung, jadi kalau kita buat CPR ni, kemungkinan dia dapat terus hidup lah. Sebab kita kembalikan degupan jantung dia dan kembalikan sistem pernafasan dia. Keadaan ni macam mana? Yang seterusnya adalah renjatan elektrik. Jadi kemungkinan dia ada renjatan elektrik berlaku pada dia, menyebabkan jantung dia berhenti berdegup. Jadi bila berhenti berdegup, oksigen tak dapat dihantar ke seluruh tubuh badan, menyebabkan dia pengsan ataupun tak bergerak, tak bernafas, nadi terhenti. Kemudian dia lemas. Jadi lemas pun sama juga, panahan peti. CPR ni mudah, dia tidak perlukan peralatan, tapi dia memerlukan pengalaman dan kemahiran, pengetahuan tentang CPR tu lah. Jadi kalau orang yang tak biasa, dia agak susah. Macam cikgu sendiri pun tak pernah buat pun, tapi disebabkan ada dalam silibus kamu ni, kena cerita jugalah. Jika salah dilakukan, tulang rusuk boleh patah. Tulang rusuk ni tulang yang ada dekat dalam dada ni. Apa fungsi utama tulang rusuk? Dia adalah untuk melindungi organ-organ penting di dalam tu. Contoh organ penting apa yang ada dekat dalam tulang rusuk tu? Dia ada peparu, jantung. Kat situ ada organ-organ yang sangat-sangat penting. Jadi dilindungi oleh tulang rusuk. Apa kaedah dia? Yang pertama, dia ada 4
ada 5 kaedah. Ada 5 kaedah. Kita pergi dulu satu persatu. Periksa respon mangsa. Kedua, buka saluran pernafasan. Ketiga, tekanan dada. Keempat, bantuan pernafasan. Kelima, ulangan. Jadi kita pergi yang pertama. Mangsa mestilah pengsan kan. Kita nampak dia pengsan, dia tak bergerak. Dia hilang kesedaran dia. Kemudian kita periksa respon mangsa. Jadi dalam buku teks kamu ditulis tepuk bahu mangsa, tanya adakah anda okey. Jadi adakah anda okey? Kalau kawan kamu ada, tanyalah, Ahmad okey ke? Ahmad, contohnya nama dia Ahmad lah, tak tahulah kan. Iqbal, dengar tak ni Iqbal? Jadi bolehlah kamu nak sebut apa-apa saja, cuba nak dapatkan respon dia, sama ada dia dengar kamu ke, dia faham kamu ke, dia memberi reaksi ke. Okey, kalau tiada respon, jadi maksudnya kalau kau panggil kawan kamu Iqbal tu nama dia, tapi dia tidak ada respon, jadi bolehlah kamu jerit, minta tolong hubungi 999. Jadi cepat-cepat minta tolong hubungi 999. Jadi pada waktu yang sama tu, bila dah kamu minta tolong, ada orang dah menelefon 999 ni, kamu pergi kaedah yang kedua ni. Buka saluran pernafasan. Mangsa dibaringkan, dada dia di atas. Macam kamu tidur lah kan, tidur atas katil tu, dia dada ke atas lah. Dada tu dia menghadap ke kamu. Kamu yang tengok dia, kamu tengok dada dia di atas. Boleh faham ya? Dongakkan kepala mangsa ke belakang. Jadi kamu tolak sikit kepala dia ke belakang, kamu akan nampak dia punya leher tu. Jadi kalau kamu biar dia dalam keadaan biasa, taklah berapa nampak leher kan. Tapi bila kamu dah dongak kepala dia sikit, kamu akan nampak leher dia macam seolah-olah terbuka. Kemudian angkat dagu, buka saluran pernafasan. Jadi bila kamu dah dongak kepala dia ke atas, kamu buka dia punya dagu dia tu, angkat dagu dia tu. Jadi dagu tu dibukakan. Kemudian saluran pernafasan sepatutnya bila macam seolah kamu buka mulut dia lah kan. Kamu buka mulut dia. Lepas tu dengan buka mulut dia tu, sepatutnya akan ada bukaan kepada saluran pernafasan. Jadi periksa mangsa bernafas atau tidak. Jadi kamu dengarlah sama ada dia bernafas ke tidak. Dia bernafas sama ada dia ada bernafas melalui hidung ataupun mulut. Okay, kadang-kadang ada orang hidung tersumbat, dia bernafas melalui mulut. Jadi kamu akan periksa. Sekali lagi ya, cikgu ulang ya. Buka saluran pernafasan, kamu baringkan mangsa, dada dia menghadap ke atas, kamu dongakkan kepala dia ke belakang, cuba tolak sikit kepala dia, kemudian angkat dagu dia. Okey, angkat dagu dia, buka saluran pernafasan. Okey, angkat dagu dia, buka saluran pernafasan, kemudian kamu periksa mangsa bernafas atau tidak. Ini semua yang cikgu ambil ni bukan cikgu reka sendiri ya. Memang ada dalam buku teks yang telah diringkaskan lah. Cikgu pun tak ada pengalaman sebenarnya buat kaedah CPR ni. Jadi sebab dia ada dalam buku teks tu, kita cuba fahamkan, lah apa yang diterangkan dalam buku teks. Kalau cikgu kat sekolah, kamu boleh tunjuk lagi bagus lah. Kemudian tekanan dada. Yang kaedah ketiga adalah tekanan dada. Apabila kamu boleh periksa dia punya nadi. Nadi ni nak periksa kat mana? Dekat bawah leher boleh, dekat tangan pun boleh. Jika tiada nadi, tiada nafas, letakkan sebelah tangan kamu di tengah dada. Jadi sebelah tangan kamu di tengah dada. Ikutlah kamu nak letak yang bahagian tangan yang mana. Tangan lurus, tekuk tangan, selang-seli jari. Jadi ini kamu boleh tengok dalam buku teks macam mana. Dia ada gambar rajah macam mana tangan tu kamu selang-selikan antara jejari-jejari tu. Jari-jari kamu selang-seli, kamu tekuk dada dia tu. Tapi tangan tu mesti lurus lah. Bangun, condongkan badan sedikit ke depan. Kamu bangun, kamu condongkan sedikit badan ke depan. Kamu tekan dada tu 5 cm. Tak boleh lebih daripada 6 cm. Kalau lebih sangat, patah tulang rusuk dia kan. Bermasalah pula. Jadi kalau ada orang tak wati kan, dia patah tulang rusuk, nanti tiba-tiba dia saman kamu pula. Padahal kamu nak tolong dia, tapi dah terjadi benda yang tak sepatutnya. Lepas kamu tekan dada 5 cm, kamu lepas tekanan. Biarkan dada kembang
kembali. Jadi maksudnya bila dah tekan ke bawah 5 cm tu, sepatutnya bila dah lepas, dia akan naik balik lah. Dia akan kembali ke bentuk asal dia. Dilakukan 100 ke 120 tekanan per minit. Jadi maksudnya dalam masa 1 minit tu, kamu buat lebih kurang 100 ke 120 kali tekanan. Itu adalah tekanan dada lah. Kemudian kita pergi pada bantuan pernafasan. Jika masih tiada nafas, picit hidung. Jika kamu selepas kamu buat tu tidak ada nafas lagi, kamu picit hidung, hembus udara ke mulut 1 saat setiap hembusan. Okay? Jadi setiap hembusan tu kamu hembus nafas, hembus udara ke mulut. Ini akan membekalkan oksigen ke peparu. Jadi kamu seolah-olah memaksa oksigen tu untuk bergerak ke peparu. Kemudian kamu boleh ulangan. Nombor 5 ni, dada 30 kali, hembusan nafas 2 kali. Jika mangsa bernafas, ubah badan mengiring. Jadi bila dah ada pernafasan, alhamdulillah lah kalau dia bernafas kan, kamu ubahkan badan dia dalam keadaan mengiring supaya dia senang lagi untuk bernafas. Jadi bolehlah minta cadangan kat kat cikgu kan, buat video ke kan, buat tunjuk macam mana nak buat kaedah untuk CPR ni. Rasanya kalau type dekat YouTube tu macam-macam video keluar untuk CPR ni. Cikgu nak cerita lanjut-lanjut pun dia masalah jugalah. Tapi nota yang ada ni memang ikut daripada buku teks. Apa kepentingan dia? Akan pulihkan sistem peredaran darah. Sebab apa? Sebab kita nak tolak, kita nak paksa jantung tu berdegup semula supaya dia dapat tolak darah ke seluruh tubuh badan. Ke seluruh tubuh badan. Kemudian kita ada pernafasan kan. Kita nafaskan, hembus udara yang ini, hembus udara ni 1 saat ni untuk bekalkan oksigen kepada badan. Jadi teknik tekanan hasil peredaran darah secara buatan, hembusan akan menyebabkan mangsa terima oksigen. Yang ini akan mengelakkan kerosakan otak. Jadi ini adalah untuk CPR, cardiopulmonary resuscitation. Siapa yang terlibat dalam kesihatan ni ataupun bantuan kesihatan ni, dia akan belajarlah dengan detail. Masalahnya cikgu bukan terlibat dalam bantuan kesihatan. Takut jugalah bila ada orang yang kena serangan jantung ke, renjatan elektrik ke, lemas ke, panahan peti. Masalah jugalah kita nak tolong dia kan. Kemudian kita ada Heimlich maneuver. Heimlich maneuver apabila seseorang itu berlaku kecemasan, orang itu tercekik, individu itu tercekik. Seolah-olah dia makan sesuatu, makanan tu masuk ke salur pernafasan dia, masuk ke trakea dia. Jadi dia tercekik, dia tak boleh nak bernafas. Jadi saluran nafas sekat oleh makanan benda asing. Jadi jadi apa kita buat dekat mangsa tu? Macam mana kita nak tahu mangsa tu dia tercekik ataupun dia ada masalah dengan saluran pernafasan dia? Dia pegang leher dia kedua-dua tangan. Jadi contohnya macam kamu tak boleh nak bernafas kan. Ada sesuatu yang ganggu sistem pernafasan kamu, seolah dalam keadaan yang sangat mendadak. Kamu peganglah leher kamu. Kenapa ada sesuatu tersangkut di leher kamu, kamu pegang leher kamu kan. Jadi orang tu pun sama juga, mangsa tu dia akan pegang leher dia kedua-dua tangan. Jadi bila kita tanya dia pun dia tak boleh nak bercakap. Lepas tu dia terbatuk-batuk seolah-olah dia nak cuba buangkan benda yang tersumbat tu tapi tak boleh. Jadi kulit, bibir, kuku akan jadi biru dan hitam. Sebab apa? Sebab ada masalah dengan oksigen yang tak dapat dihantar ke seluruh tubuh badan. Dia akan sukar sangat bernafas. Jadi oksigen sangat-sangat diperlukan oleh badan. Jadi tanpa kehadiran oksigen, sel-sel akan mati, jantung akan berhenti berdegup. Jadi kaedah dia apa? Heimlich maneuver ni, berdiri di belakang mangsa, bongkokkan badan mangsa sedikit ke depan. Yang kedua, keliling tangan dari belakang mangsa dan genggam tangan kanan. Keliling tangan dari belakang mangsa dan genggam tangan kanan. Jadi maksudnya satu daripada tangan kamu, iaitu tangan
keliling tangan dari belakang mangsa dan genggam tangan kanan. Jadi tangan kanan tu kamu genggam tangan kanan kamu. Kemudian letak terpadam lah pula. Letak genggaman tangan kanan kamu di antara pusat dan bawah tulang rusuk. Jadi sekarang ni kamu dah genggam tangan kanan kamu tu, kamu letak dia di pusat atau di bawah tulang rusuk mangsa tu. Okey, kemudian apa yang kamu buat? Kamu letak pula tangan kiri kamu atas genggaman tangan kanan. Jadi kamu keliling orang tu, letak dekat kawasan iaitu kawasan bawah pusat atau bawah rusuk mangsa. Genggam tu, kamu pegang pula genggaman tangan kamu tu. Jadi kemudian kamu tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Jadi kamu tekan dan sentak, pak kan. Buat contoh lah ya, dia bunyi macam tu. Nak bagi tahu dia cepat ya. Sentakan dengan kekuatan kamu tu. Jadi dia akan memberi tekanan ke peparu, benda asing akan tertolak keluar daripada badan, daripada mulut lah, dia akan tertolak keluar. Jadi kita ulang sikit lah. Jadi kaedah dia macam mana? Kamu berdiri di belakang mangsa, bongkokkan badan mangsa sedikit ke depan, kamu kelilingkan tangan dari belakang mangsa. Jadi tangan kamu tu kamu akan keliling, lepas tu kamu genggamkan tangan kanan kamu. Kalau kamu orang kiri, kidal kan, genggamlah tangan kiri kamu. Kemudian kamu letak genggaman tangan kanan kamu di antara pusat atau bawah rusuk mangsa. Satu lagi tangan pula kamu letak di atas genggam tangan kanan kamu tu. Jadi maksudnya kamu dah keliling kedua-dua tangan kamu dekat orang tu, iaitu di bawah pusat atau bawah rusuk mangsa. Kemudian kamu tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Ini akan menghasilkan tekanan di peparu, benda asing akan tertolak keluar. Jadi kalau kamu seorang diri macam mana? Kamu cari meja atau kerusi, bongkokkan pada objek separas pinggang, tolak badan kamu pada objek itu. Jadi ini adalah Heimlich maneuver.